Bismillahirrahmanirrahim, saudara-saudari yang dimuliakan. Apakah peranan lelaki dalam menyelesaikan kes-kes ataupun isu zina? Maksudnya dengan kata lain, kita memerlukan tenaga daripada kaum lelaki untuk membantu kita membantras perzinaan atau melindungi ahli keluarga mereka daripada terjebak dalam kancah perzinaan. Ya. Jadi kita tahu ini merupakan salah satu daripada sifat ibadur rahman. Ya. Mereka sangat waspada, wala taznun, mereka tidak akan melakukan zina. Seorang lelaki, dia adalah seorang ayah, dia adalah juga seorang abang, dia juga adalah datuk ataupun pakcik. Dan kalau kita kalau kita lihat rangkaian itu, dia merupakan rangkaian wali dalam keluarga. Maka wali ini dia bukan saja muncul sewaktu akad nikah, atau bukan saja muncul sewaktu pembahagian harta pusaka. Tetapi wali ini adalah pelindung. Wali ini adalah pemelihara. Wali adalah penjaga. Tuan-puan, wali ini kita ambil daripada nama Allah, Allah Al-Wali. Iaitulah Allah pelindung, Allah juga penjaga. Wali juga maksudnya peneman. Dan siapakah peneman wanita yang terbaik kalau bukan lelaki yang bertanggungjawab? Jadi sebagai seorang lelaki, maka yang perlu kita ketengahkan mereka adalah wibawa kepimpinan mereka. Tuan-puan, hari ini hakikatnya kita tidak nafikan, bukan bermakna kaum lelaki tidak pandai mengurus. Ya? Kaum lelaki pandai mengurus, tuan-puan. Tapi yang kita tandus adalah wibawa kepimpinan mereka. Dalam setiap rumah, kita ada keluarga-keluarga yang mengurus nafkah, mengurus keselamatan, mengurus anak-anak dan isteri, mengurus kekeluargaan, mengurus kerjaya, semua ni pandai mengurus. Tapi yang kita perlu adalah wibawa kepimpinan. Wibawa pemimpin itu yang sangat penting. Saya teringat, tuan-puan, dalam surah yang sama, surah Al-Furqan, ya, di mana ayat 74 ada menyebutkan bahawa salah satu daripada kriteria orang yang beriman, ibadur rahman ini, mereka dalam doa mereka, mereka tak akan lupakan ahli keluarga mereka. Dan bukan setakat ahli keluarga mereka, mereka mempunyai matlamat, misi dan visi yang jelas. Iaitulah walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di ayat ini dia menyatakan bahawa orang-orang yang mempunyai personality ibadur rahman ini, bila dalam harapan dan doa mereka, mereka nakkan anak-anak, keluarga, pasangan yang menjadi qurrata ayun, penyejuk mata. Dan mereka berazam bagi barisan orang-orang yang bertakwa, merekalah ketuanya. Jadi ketua kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang pilihan grade A. Pilihan grade A di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi nilai takwanya. Dan di kalangan orang-orang yang grade A, orang yang bertakwa ini, kita mohon pada Allah supaya kita dijadikan imam ataupun pemimpin. Tuan-tuan, puan-puan, kepimpinan inilah, ya, yang kita sangat-sangat perlukan dalam masyarakat kita. Jadi kita nak kaum keluarga kita, khususnya kaum lelaki, mereka mempunyai taraf ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', ya, qawwamah mereka, iaitu daripada sudut kiadah kepimpinan, ya, daripada sudut bersedia berkorban, daripada sudut pandang jauh, ya, daripada sudut tanggungjawab mereka, daripada sudut keazaman yang tinggi, tuan-puan, daripada sudut kesabaran. Masya Allah, ini semua adalah sifat-sifat kepimpinan yang perlu ada dalam masyarakat. Marilah kita sama-sama kita berganding bahu, kita pastikan dan berazam bahawa kaum keluarga kita daripada kalangan lelaki, mereka merupakan insan-insan dan individu-individu yang mempunyai wibawa kepimpinan, bukan hanya setakat wibawa pengurus. Kita nak pemimpin lahir dalam rumah kita daripada keluarga kita. Jadi mudah-mudahan kaum lelaki mereka bersedia untuk menjadi wali yang sangat bertanggungjawab
wali yang menyedar hakikat bahawa mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kekuatan akal mereka, kerana kemudahan mereka dalam melakukan ibadah dan sebagainya, dan kerana kekuatan keimanan mereka, ya, untuk membimbing kita semua kaum yang lemah, kaum wanita dan juga anak-anak ke arah syurga Allah. Jadilah ibadur Rahman yang bersedia berkorban dan bersedia bangkit dia untuk menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala.